Pengenalan buku pendek berikut membincangkan 3 aspek akhlak mulia, niat, ikhlas dan benar. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Niat, ikhlas. Satu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim nombor 196, Nabi Muhammad berpesan bahawa Islam adalah ikhlas terhadap Allah yang Maha Tinggi, kitabnya, maksudnya Al-Quran, kepada Nabi Muhammad dan rahmat ke atasnya, kepada pemimpin masyarakat dan kepada masyarakat umum. Ikhlas kepada Allah Ta'ala termasuk menunaikan segala kewajipan yang diberikan olehnya berupa perintah dan larangan semata-mata untuk keredaannya. Seperti yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1, semua akan dinilai dengan niat mereka. Oleh itu, jika seseorang tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala, apabila beramal soleh mereka tidak akan mendapat pahala di dunia dan di akhirat. Malah, menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak ikhlas akan diberitahu pada hari kiamat untuk mencari pahala mereka daripada orang yang mereka bertindak yang tidak mungkin. Bab 98 Al-Bayyinah, ayat 5. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Jika seseorang itu lalai dalam menunaikan kewajipannya terhadap Allah Ta'ala, itu membuktikan tiadanya keikhlasan. Oleh itu, mereka harus bertaubat dengan ikhlas dan berjuang untuk memenuhi semuanya. Adalah penting untuk mengingati Allah, yang Maha Tinggi, tidak pernah membebankan seseorang dengan tugas yang tidak dapat mereka lakukan atau tangani. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bersikap ikhlas kepada Allah Ta'ala, bermakna seseorang itu hendaklah sentiasa memilih keredaannya daripada keredaan diri sendiri dan orang lain. Seorang Muslim hendaklah sentiasa mengutamakan perbuatan-perbuatan yang semata-mata kerana Allah Ta'ala daripada segalanya. Seseorang itu hendaklah mengasihi orang lain dan membenci dosa-dosa mereka kerana Allah Ta'ala dan bukan kerana keinginan mereka sendiri. Apabila mereka menolong orang lain atau enggan mengambil bahagian dalam maksiat itu hendaklah kerana Allah Ta'ala. Orang yang mengamalkan mentaliti ini telah menyempurnakan iman mereka. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Satu aspek untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala adalah mempercayai bahawa ketetapan dan pilihannya adalah yang terbaik untuk orang yang terlibat, walaupun hikmah di sebalik ketetapannya tidak jelas kepada manusia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Hanya reda dengan ketetapan yang sesuai dengan keinginan seseorang dan menjadi kecewa dengan ketetapan yang bertentangan dengan keinginannya adalah jelas tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Orang yang memelihara ketaatan yang tulus kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar menurut hadis Nabi Muhammad SAW, melalui setiap keadaan dan keadaan. Benar-benar yang ikhlas. Keikhlasan terhadap Al-Quran termasuk menghormati dan mencintai firman Allah yang Maha Tinggi. Keikhlasan ini terbukti apabila seseorang memenuhi 3 aspek Al-Quran. Yang pertama ialah membacanya dengan betul dan teratur. Kedua ialah memahami ajarannya melalui sumber dan guru yang boleh dipercayai. Aspek terakhir adalah bertindak mengikut ajaran Al-Quran dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. Orang Islam yang ikhlas lebih mengutamakan mengamalkan ajarannya daripada bertindak mengikut hawa nafsu yang bercanggah dengan Al-Quran.
Mencontohi akhlak seseorang pada Al-Quran adalah tanda keikhlasan yang sebenar terhadap kitab Allah yang Maha Agung. Ini adalah tradisi Nabi Muhammad SAW yang ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1342. Satu aspek untuk ikhlas kepada Al-Quran adalah mendekatinya dengan niat yang ikhlas. Memahami dan bertindak atas semua itu, tanpa mengira jika keinginan seseorang itu bercanggah dengan Al-Quran. Orang yang bersorak-sorak memilih perintah, larangan dan nasihat untuk diikuti dan diabaikan berdasarkan kemahuan mereka telah mengambil sikap tidak ikhlas terhadapnya dan oleh itu mereka tidak akan mendapat manfaat daripada bimbingannya. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Akhir sekali, adalah penting untuk memahami bahawa walaupun Al-Quran adalah penawar untuk masalah duniawi, seorang Muslim tidak seharusnya menggunakannya untuk tujuan ini sahaja. Maksudnya, mereka bukan sahaja harus membacanya untuk menyelesaikan masalah duniawi mereka dengan itu, memperlakukan Al-Quran seperti alat yang dikeluarkan semasa kesukaran dan kemudian diletakkan semula dalam kotak peralatan. Fungsi utama Al-Quran adalah untuk membimbing seseorang ke akhirat dengan selamat. Mengabaikan fungsi utama ini dan hanya menggunakannya untuk menyelesaikan masalah duniawi adalah tidak betul kerana ia bercanggah dengan tingkah laku seorang Muslim sejati. Ia seperti orang yang membeli kereta dengan banyak aksesori yang berbeza, ia tidak mempunyai enjin. Berkelakuan seperti ini menunjukkan sikap tidak ikhlas terhadapnya. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah keikhlasan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk berusaha untuk menimba ilmu untuk bertindak mengikut tradisinya. Hadis-hadis ini termasuk yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dalam bentuk ibadah dan akhlak mulianya yang diberkati terhadap makhluk. Surah 68 Al-Qalam, ayat 4. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Ia termasuk menerima perintah dan larangannya sepanjang masa. Ini telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Surah 59 Al-Hasyr, ayat 7. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ikhlas termasuk mengutamakan tradisinya daripada tindakan orang lain kerana semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan Nabi Muhammad SAW. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Nabi Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Seseorang mesti mencintai semua orang yang menyokongnya semasa hidupnya dan selepas kematiannya, sama ada mereka dari keluarganya atau sahabatnya, semoga Allah meridai mereka semua. Menyokong mereka yang berjalan di atas jalannya dan mengajar tradisinya adalah kewajipan bagi mereka yang ingin ikhlas kepadanya. Keikhlasan juga termasuk mengasihi orang yang mencintainya dan tidak menyukai orang yang mengkritiknya tanpa mengira hubungan seseorang dengan orang ini. Ini semua diringkaskan dalam satu hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 16. Ia menasihatkan bahawa seseorang tidak boleh mempunyai iman yang benar sehingga mereka mencintai Allah, yang Maha Mulia, dan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, lebih daripada keseluruhannya. Ciptaan. Cinta ini mesti ditunjukkan melalui perbuatan bukan sekadar kata-kata. Ia adalah satu aspek ikhlas kepadanya untuk menghormati, menyayangi dan mengikutinya secara praktikal. Tetapi ini tidak mungkin dilakukan tanpa mempelajari tentang kehidupan dan ajarannya yang diberkati. Bagaimanakah seseorang boleh menghormati, menyayangi dan mengikut seseorang yang tidak mereka kenali? Orang yang mendakwa mencintai dan menghormatinya tetapi gagal mengikutinya secara praktikal adalah tidak ikhlas dalam tuntutan mereka. Perkara seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah ikhlas kepada pemimpin masyarakat termasuk menunjukkan keikhlasan kepada pemimpin agama dan guru. Ini termasuk menawarkan nasihat terbaik kepada mereka dan menyokong mereka dalam membuat keputusan yang baik dengan apa-apa cara yang perlu, seperti bantuan keuangan atau fizikal. Menurut hadis yang terdapat dalam Muwatta Imam Malik, buku nombor 56, hadis nombor 20, menunaikan kewajipan ini diredai Allah Ta'ala. Bab 4 An-Nisa, ayat 59.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Ini menjelaskan bahawa adalah menjadi kewajipan untuk mematuhi pemimpin masyarakat. Tetapi penting untuk diperhatikan, ketaatan ini adalah satu kewajipan selagi seseorang itu tidak menderhaka kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ketaatan kepada ciptaan jika ia membawa kepada kemaksiatan kepada pencipta. Dalam kes seperti ini, pemberontakan terhadap pemimpin harus dielakkan kerana ia hanya membawa kepada kemudaratan kepada orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, pemimpin hendaklah dinasihati dengan lemah lembut dan melarang kemungkaran mengikut ajaran Islam. Seseorang harus menasihati orang lain untuk bertindak dengan sewajarnya dan sentiasa mendoakan agar pemimpin kekal di jalan yang betul. Jika pemimpin tetap lurus, masyarakat umum akan tetap lurus. Berdusta terhadap pemimpin adalah tanda kemunafikan yang mesti dielakkan sepanjang masa. Keikhlasan juga termasuk berusaha untuk mematuhi mereka dalam perkara yang menyatukan masyarakat pada kebaikan dan memberi amaran terhadap apa-apa yang menyebabkan gangguan dalam masyarakat. Tidak ada kesetiaan buta kepada pemimpin dalam Islam, hanya ketaatan kepada mereka dalam perkara yang diredai Allah Ta'ala. Perkara terakhir yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan ialah keikhlasan terhadap masyarakat umum. Ini termasuk menginginkan yang terbaik untuk mereka pada setiap masa dan menunjukkannya melalui kata-kata dan tindakan seseorang. Ia termasuk menasihati orang lain untuk melakukan kebaikan, melarang mereka dari kejahatan, belas kasihan dan baik kepada orang lain pada setiap masa. Ini boleh disimpulkan dengan satu hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 170. Ia memberi amaran bahawa seseorang itu tidak boleh menjadi seorang mukmin sejati sehinggalah dia mencintai orang lain apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri. Ikhlas kepada manusia adalah sangat penting sehingga menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 57, Nabi Muhammad SAW meletakkan kewajipan ini di samping mendirikan solat fardu dan menyedekahkan zakat. Daripada hadis ini sahaja seseorang dapat memahami kepentingannya kerana ia telah diletakkan dengan dua tugas wajib yang penting. Ia adalah sebahagian daripada keikhlasan terhadap manusia bahawa seseorang itu gembira apabila mereka gembira dan sedih setiap kali mereka berduka selagi sikap mereka tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Tahap keikhlasan yang tinggi termasuk seseorang yang melampaui batas untuk menjadikan kehidupan orang lain lebih baik, walaupun ini meletakkan dirinya dalam kesukaran. Sebagai contoh, seseorang mungkin mengorbankan pembelian barang-barang tertentu untuk menderma kekayaan kepada yang memerlukan. Berhasrat dan berusaha untuk sentiasa menyatukan orang dalam kebaikan adalah sebahagian daripada keikhlasan terhadap orang lain. Sedangkan, memecah belahkan orang lain adalah ciri-ciri iblis. Bab 17 Al-Isra, ayat 53. Syaitan pastinya berusaha untuk menimbulkan perselisihan di antara mereka. Salah satu cara untuk menyatukan manusia ialah menutupi aib orang lain dan menasihati mereka secara tertutup terhadap dosa. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dosa-dosanya akan tertutup oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1426. Seboleh-bolehnya hendaklah menasihati dan mengajar aspek agama dan aspek penting dunia kepada orang lain agar kehidupan duniawi dan agama mereka bertambah baik. Bukti keikhlasan seseorang kepada orang lain ialah mereka menyokong mereka semasa ketiadaan mereka, misalnya daripada fitnah orang lain. Berpaling daripada orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri bukanlah sikap seorang Muslim. Malah, ini adalah bagaimana kebanyakan haiwan berkelakuan. Walaupun seseorang itu tidak dapat mengubah seluruh masyarakat, mereka masih boleh ikhlas membantu mereka dalam kehidupan mereka, seperti saudara mara dan rakan-rakan mereka. Ringkasnya, seseorang mesti melayan orang lain seperti yang mereka inginkan orang lain memperlakukan mereka. Surah 28 Al-Qasas, ayat 77. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Satu aspek untuk ikhlas kepada orang lain adalah membantu mereka untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Seseorang tidak boleh menginginkan rasa terima kasih daripada manusia, kerana ini merosakkan pahala seseorang dan jelas tidak ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi, dan manusia. Niat ikhlas, dua dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi,
nombor 3154, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang beramal kerana manusia, seperti menunjuk-nunjuk, bukannya melakukannya kerana keredaan Allah yang Maha Tinggi, akan diberitahu untuk mendapatkan ganjaran mereka pada hari penghakiman daripada orang-orang yang mereka lakukan yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan. Adalah penting untuk memahami bahawa asas kepada semua amalan, malah Islam itu sendiri, adalah niat seseorang. Ia adalah perkara yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Seorang Muslim hendaklah memastikan mereka melakukan semua amalan duniawi dan amal yang bermanfaat kerana Allah Ta'ala, supaya mereka mendapat pahala daripadanya di kedua-dua alam. Tanda mentaliti yang betul ini ialah orang ini tidak mengharapkan dan tidak mahu orang menghargai atau menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Jika seseorang menginginkan ini, maka itu menunjukkan niat mereka yang salah. Di samping itu, bertindak dengan niat yang betul mencegah kesedihan dan kepahitan kerana orang yang bertindak untuk kepentingan orang akhirnya akan bertemu dengan orang yang tidak bersyukur yang akan membuat mereka jengkel dan pahit, kerana mereka merasakan mereka telah membuang usaha dan masa mereka. Malangnya, ini dilihat pada ibu bapa dan saudara mara kerana mereka sering menunaikan kewajipan mereka terhadap anak-anak dan saudara mara mereka demi mereka dan bukannya untuk keredaan Allah Ta'ala. Tetapi orang yang beramal kerana Allah, yang Maha Tinggi, akan menunaikan semua kewajipan mereka terhadap orang lain, seperti anak-anak mereka, dan tidak pernah menjadi pahit atau marah apabila mereka gagal untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka. Sikap ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kebahagiaan umum kerana mereka mengenali Allah Ta'ala, mengetahui sepenuhnya amal soleh mereka dan akan memberi ganjaran kepada mereka. Ini adalah cara semua orang Islam mesti bertindak jika tidak mereka boleh dibiarkan kosong pada hari kiamat. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 110. Maka sesiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam beribadat kepada Tuhannya. Niat ikhlas. 3 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3267, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahawa sesiapa yang menyalahi nasihat mereka sendiri ketika memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran akan diazab di neraka. Daripada mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu yang soleh dengan menasihati semata-mata kerana Allah Ta'ala, banyak orang menasihati untuk alasan lain, seperti untuk mendapatkan populariti. Sebagai contoh, sesetengah ulama sering berusaha untuk menjadi tumpuan dalam perhimpunan dan acara dan tidak berpuas hati dengan tempat duduk di sebelah, kerana mereka menginginkan kerusi tengah. Apabila niat mereka menjadi seperti ini, Allah Ta'ala telah menghapuskan kesan positif nasihat mereka dan dengan itu mereka kini mempunyai sedikit pengaruh positif terhadap pendengar mereka. Mereka sepatutnya menunjukkan contoh yang praktikal dan bukannya mengatakan satu perkara dan melakukan yang lain. Ini menyebabkan nasihat mereka menjadi tidak berkesan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 44. Adakah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan melupakan dirimu sendiri sedang kamu membaca Alkitab? Maka mengapa kamu tidak berfikir? Umat Islam hendaklah berusaha untuk sentiasa bertindak mengikut nasihat mereka sendiri sebelum memerintahkan orang lain berbuat demikian, kerana berkelakuan seperti ini dibenci oleh Allah Ta'ala. Bab 61 As-Saf, ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah ialah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini tidak bermakna seseorang mesti menjadi sempurna sebelum menasihati orang lain, kerana ini tidak mungkin. Sebaliknya, mereka harus membetulkan niat mereka dan membuktikannya melalui tindakan mereka dengan berusaha untuk bertindak atas nasihat mereka sendiri sebelum menasihati orang lain. Hanya dengan sikap ini mereka akan terhindar dari hukuman yang disebutkan dalam hadis ini. Kegagalan dalam melaksanakan prinsip ini menyebabkan nasihat umat Islam menjadi tidak berkesan, walaupun bilangan penasihat meningkat secara mendadak sejak beberapa tahun lalu. Ini tidak bermakna seseorang mesti menjadi sempurna sebelum menasihati orang lain, kerana ini tidak mungkin. Sebaliknya, mereka harus membetulkan niat mereka dan membuktikannya melalui tindakan mereka dengan berusaha untuk bertindak atas nasihat mereka sendiri sebelum menasihati orang lain. Hanya dengan sikap ini mereka akan terhindar dari hukuman yang disebutkan dalam hadis ini.
Kegagalan dalam melaksanakan prinsip ini menyebabkan nasihat umat Islam menjadi tidak berkesan, walaupun bilangan penasihat meningkat secara mendadak sejak beberapa tahun lalu. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Dalam setiap pancang ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Ganjaran yang berbeza-beza ini bergantung kepada keikhlasan seseorang. Semakin ikhlas seseorang itu, semakin banyak pahalanya. Maksudnya, semakin banyak mereka beramal kerana Allah Ta'ala, semakin banyak pahala mereka. Sebagai contoh, orang yang hanya beramal untuk keredaan Allah Ta'ala, tanpa menghendaki nikmat dunia yang halal akan memperoleh lebih banyak pahala daripada orang yang beramal untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala dan mencari nikmat dunia yang halal. Niat ikhlas 5. Dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3989, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa walaupun sedikit menunjuk-nunjuk adalah syirik. Ini adalah jenis syirik kecil yang tidak menyebabkan seseorang kehilangan imannya. Sebaliknya, ia membawa kepada hilangnya pahala, kerana seorang Muslim ini bertindak untuk mencari keredaan manusia sedangkan mereka sepatutnya bertindak untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Malah, orang-orang ini akan diberitahu pada hari penghakiman untuk mencari ganjaran mereka daripada orang yang mereka bertindak, yang tidak mungkin. Ini telah diperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Jika iblis tidak dapat menghalang seseorang daripada melakukan perbuatan yang soleh, dia akan cuba merosakkan niat mereka dengan itu memusnahkan pahala mereka. Jika dia tidak boleh merosakkan niat mereka dengan cara yang jelas, dia cuba merosakkannya melalui cara yang halus. Ini termasuk apabila manusia secara halus menunjukkan amal soleh mereka kepada orang lain. Kadang-kadang ia sangat halus sehingga orang itu sendiri tidak menyedari sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Memandangkan menuntut dan mengamalkan ilmu adalah kewajipan kepada semua, menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 224, mendakwa kejahilan tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Pertunjukan secara halus sering berlaku melalui media sosial dan pertuturan seseorang. Sebagai contoh, seorang Muslim mungkin memberitahu orang lain bahawa mereka berpuasa walaupun tidak ada yang bertanya secara langsung sama ada mereka berpuasa. Contoh lain ialah apabila seseorang membaca Al-Quran secara terbuka dari ingatan di hadapan orang lain, dengan itu menunjukkan kepada orang lain bahawa mereka telah menghafal Al-Quran. Malah mengkritik diri sendiri secara terbuka boleh dianggap mempamerkan kerendahan hati kepada orang lain. Kesimpulannya, menunjuk-nunjuk secara halus memusnahkan pahala seorang Muslim dan mesti dielakkan untuk menjaga amal soleh mereka. Ini hanya boleh dilakukan dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam, seperti cara menjaga ucapan dan perbuatan. Niat ikhlas. 6. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Adalah penting bagi umat Islam untuk mengenali mengapa mereka menyembah Allah yang Maha Mulia, kerana sebab ini boleh menjadi penyebab kepada peningkatan ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, atau dalam beberapa keadaan ia boleh membawa kepada kemaksiatan. Apabila seseorang menyembah Allah yang Maha Tinggi untuk mendapatkan perkara dunia yang halal darinya, mereka berisiko menjadi durhaka kepadanya. Orang jenis ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Apabila mereka mentaati Allah yang Maha Tinggi untuk menerima nikmat dunia pada saat mereka gagal menerimanya atau menghadapi kesulitan, mereka sering menjadi mara yang memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah yang Maha Agung. Orang-orang ini sering mentaati dan mendurhakai Allah Ta'ala sesuai dengan situasi yang mereka hadapi yang pada hakikatnya bertentangan dengan kehambaan yang sejati kepada Allah Ta'ala. Walaupun menghendaki perkara duniawi yang halal dari Allah Ta'ala adalah diterima dalam Islam, tetapi jika seseorang tetap dengan sikap ini, mereka mungkin menjadi seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Lebih baik beribadah kepada Allah SWT agar selamat di akhirat dan mendapat syurga.
Orang ini tidak mungkin mengubah tingkah laku mereka apabila menghadapi kesukaran. Tetapi sebab yang paling tinggi dan terbaik adalah untuk mentaati Allah yang Maha Tinggi, semata-mata kerana Dia adalah Tuhan mereka dan Tuhan seluruh alam. Muslim ini, jika ikhlas, akan tetap teguh dalam semua keadaan dan melalui ketaatan ini mereka akan diberikan nikmat duniawi dan agama yang melebihi nikmat duniawi yang akan diterima oleh orang pertama. Kesimpulannya, adalah penting bagi umat Islam untuk merenungkan niat mereka dan jika perlu membetulkannya supaya ia mendorong mereka untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah SWT dengan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Dalam semua keadaan. Niat ikhlas 7. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Saya sedang memikirkan salah satu sebab utama mengapa orang yang melakukan perkara yang baik, seperti memberi hadiah untuk orang lain, tidak menerima tahap penghormatan dan kasih sayang yang sama daripada orang yang tidak melakukan perkara ini. Hasil ini berlaku akibat niat mereka. Apabila orang-orang ini beramal soleh kepada orang lain, seperti menziarahi orang sakit, mereka melakukannya sama ada untuk kepentingan orang yang bermaksud, untuk menggembirakan mereka atau mereka mencampur adukkan niat ini dengan juga bertujuan untuk keredaan Allah Ta'ala. Pertama sekali, orang yang beramal untuk manusia tidak akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Mereka akan diberitahu untuk mendapatkan ganjaran mereka daripada orang yang mereka lakukan pada hari penghakiman. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat di dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3154. Para ulama berselisih pendapat sama ada orang yang mencampur-adukkan niatnya dengan tujuan mencari keredaan Allah Ta'ala, dan manusia akan mendapat sebahagian pahala atau tidak sama sekali. Untuk berada di pihak yang selamat, seorang Muslim yang bijak seharusnya bertindak hanya kerana Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang lain yang mendapat lebih penghormatan dan kasih sayang daripada orang lain berbuat demikian kerana mereka bertindak semata-mata untuk keredaan Allah Ta'ala. Apabila mereka melayan orang lain dengan baik, mereka tidak melakukannya untuk kepentingan orang. Kerana keikhlasan mereka, Allah Ta'ala meletakkan lebih cinta dan rasa hormat dalam hati manusia berbanding orang yang lebih banyak berbuat kebaikan kepada manusia tetapi kurang ikhlas dalam amalannya. Maka jika manusia menghendaki pahala dari Allah Ta'ala dan kehormatan manusia, hendaklah mereka memperbaiki niatnya dan hanya beramal saleh kerana Allah Ta'ala. Satu tanda niat yang betul ini adalah bahawa orang ini akan bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah, walaupun ia tidak diredai manusia. Maknanya, mereka tidak mempedulikan sikap dan reaksi orang. Niat ikhlas 8. Saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan bagaimana seorang selebriti membela hak wanita. Tidak dinafikan, ia adalah satu tujuan yang baik, kerana menghormati wanita telah diajar oleh Islam walaupun sesetengah orang Islam gagal melaksanakan ajaran ini. Perkara yang terlintas di fikiran adalah bahawa ramai orang telah datang dan pergi yang telah berdiri untuk beberapa jenis tujuan, sama ada berkaitan dengan hak wanita, hak asasi manusia, orang miskin, atau sesuatu yang lain, namun hanya sedikit peratus daripada mereka ini memberi kesan positif kepada masyarakat. Majoriti tidak mempunyai kesan positif dan sebaliknya menjadi nota kaki dalam sejarah. Salah satu puncanya ialah kurangnya keikhlasan. Jika seseorang membuka lembaran sejarah, mereka akan melihat bahawa mereka yang bertindak dengan maksud yang betul, untuk benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat tanpa sebarang motif tersembunyi, telah diberikan kejayaan, walaupun mereka bukan Muslim. Bermanfaat kepada orang lain adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT dan oleh itu Dia memberikan kejayaan kepada semua orang yang ikhlas berusaha untuk tujuan ini. Mereka yang tidak mencapai kesan positif kepada masyarakat tidak mempunyai niat baik ini kerana mereka menginginkan sesuatu yang lain, seperti kemasyhuran. Dalam kebanyakan kes, niat buruk mereka agak jelas, kerana kata-kata dan tindakan mereka jelas bercanggah antara satu sama lain. Sebagai contoh, ada yang mendakwa mempertahankan hak wanita, kemudian dengan senang hati mengambil bahagian dalam kempen pengiklanan yang menunjukkan wanita bukan apa-apa kecuali perhiasan untuk dipandang mata. Jika tindakan mereka menyokong dakwaan mereka, mereka sebaliknya akan mengajar syarikat pengiklanan bahawa kepintaran,
perwatakan yang baik dan kekuatan dalaman seorang wanita adalah apa yang harus dipaparkan kepada dunia melalui kempen pengiklanan mereka. Ramai daripada mereka yang mendakwa mempertahankan sebab-sebab yang berbeza berada dalam kedudukan pengaruh politik dan sosial dan mereka memiliki banyak kekayaan, namun pengaruh positif mereka terhadap masyarakat adalah minimum dan sangat singkat. Sebaliknya, mereka yang mungkin tidak mempunyai pengaruh sedemikian mengubah sikap berjuta-juta orang melalui keikhlasan mereka. Mereka hanya ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Mereka tidak mencari apa-apa lagi. Kerana keikhlasan mereka pengaruh positif dan ingatan mereka bertahan lama selepas mereka meninggalkan dunia ini, manakala mereka yang niatnya rosak cepat dilupakan walaupun mereka masih hidup. Jadi jika seseorang itu ingin berjaya di dunia material atau yang lebih penting dalam soal akidah, mereka harus berusaha untuk memperbetulkan niat mereka. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menasihati bahawa Allah Ta'ala menilai manusia berdasarkan niat mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Niat ikhlas. 9. Saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang matlamat hidup dan matlamat orang yang berbeza dan cara mereka bekerja untuk mencapainya. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami satu konsep utama dalam Islam, yakni, tidak ada salahnya menghendaki perkara dunia yang halal dari Allah Ta'ala, tetapi yang terbaik adalah menjauhi ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Ini kerana orang Islam jenis ini selalunya hanya menyembah Allah yang Maha Tinggi dan mendiami masjid apabila mereka menginginkan perkara duniawi. Tetapi jika mereka tidak menerimanya, mereka menjadi tidak sabar dan muak yang menyebabkan mereka berhenti mentaati Allah. Atau jika mereka memperolehnya, maka kegembiraan mereka sering membuat mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan dan karenanya tidak perlu lagi taat kepada Allah Ta'ala. Surah 17 Al-Isra, ayat 83. Apabila kami berikan kepada manusia nikmat kami, mereka berpaling dan menyombongkan diri. Tetapi apabila disentuh dengan kejahatan, mereka kehilangan semua harapan. Orang-orang Islam ini menyembah Allah Ta'ala, artinya, mereka taat kepada Allah Ta'ala, hanya apabila sesuai dengan keinginan mereka. Dan kerana sikap ini mereka berada dalam bahaya menjadi sesat. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia, ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Orang-orang Islam ini mungkin mendakwa bahawa mereka menyembah Allah yang Maha Tinggi, tetapi pada hakikatnya, mereka hanya menyembah keinginan mereka sendiri dan pemberian dan berkat yang mereka terima. Adalah terpuji untuk menyembah Allah Ta'ala untuk mendapatkan keberkatan agama, seperti syurga, kerana ini telah dianjurkan oleh ajaran Islam. Tetapi adalah jauh lebih baik untuk menyembah Allah Ta'ala, kerana dialah satu-satunya yang layak untuk itu dan kerana makhluk adalah hambanya. Jika seorang Muslim mesti menginginkan hadiah dan keberkatan, maka yang terbaik adalah untuk mencari keberkatan agama, kerana menyasarkan keberkatan duniawi boleh mengubah niat seseorang sehingga mereka akhirnya menyembah pemberian itu dan bukannya pemberi. Niat ikhlas 10. Saya menonton laporan berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan seorang pegawai tinggi kerajaan Arab Saudi membincangkan rancangan berpotensi yang sedang dipertimbangkan kerajaan Saudi. Ia sedang mempertimbangkan untuk membuka sepenuhnya permohonan visa supaya orang ramai boleh melakukan lawatan ke kota suci Mekah, yang dikenali sebagai Umrah, sepanjang tahun. Pada masa ini, visa yang tersedia adalah terhad kepada masa tertentu dalam setahun. Walaupun ini adalah rancangan yang baik dan harus dilaksanakan, apa yang mengejutkan ialah niat mereka untuk mempertimbangkan rancangan ini. Memandangkan harga minyak telah menurun selama bertahun-tahun dan fakta bahawa minyak akhirnya akan kehabisan, kerajaan Saudi mengambil langkah dengan melabur dalam peluang perniagaan lain di seluruh dunia untuk memastikan mereka kekal kaya. Walaupun ini tidak dilarang dalam Islam, tetapi perkara yang mengejutkan ialah satu-satunya sebab mereka berpotensi membenarkan jemaah haji pergi ke Mekah sepanjang tahun,
adalah untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan. Niat ini, laporan berita dibuat dengan sangat jelas. Sungguh mengejutkan kerana umat Islam seharusnya mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Ia menasihatkan agar perbuatan seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Jika niat mereka di sebalik keputusan mereka hanya untuk mendapatkan lebih banyak harta, maka mereka tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Satu-satunya perkara yang mereka akan perolehi adalah lebih banyak kekayaan, yang akhirnya akan terlepas dari tangan mereka. Tetapi jika mereka berniat untuk mengizinkan jemaah haji pergi ke Mekah sepanjang tahun kerana Allah Ta'ala, maksudnya, lebih ramai orang akan menyembah Allah Ta'ala dan mendapat amal soleh yang tidak terhitung banyaknya, maka mereka akan mendapat pahala atas rancangan mereka dalam baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh kekayaan yang mereka inginkan. Di samping itu, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4899, menasihati bahawa sesiapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan amal soleh yang diajak kepadanya. Ini bermakna, jika kerajaan Saudi berniat untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, dengan rancangan mereka, mereka akan mendapat ganjaran yang sama yang diperolehi oleh setiap orang yang melakukan ziarah, maksudnya, umrah, hanya kerana mereka menjemput mereka untuk melakukan amalan ini dengan memanjangkan visa ke sepanjang tahun. Bolehkah seseorang bayangkan berapa banyak ganjaran yang akan mereka perolehi semasa duduk di rumah mereka? Pengajaran untuk belajar daripada ini adalah mudah. Apabila seseorang beramal kerana Allah Ta'ala, dengan berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapat keberkatan di kedua-dua dunia. Tetapi jika mereka bertindak untuk kepentingan dunia, mereka mungkin mendapat sesuatu dari dunia tetapi mereka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Oleh itu, adalah penting untuk berfikir sebelum bertindak kerana seseorang itu berpotensi kehilangan ganjaran yang tidak dapat dikira hanya kerana niat buruk mereka. Niat ikhlas. 11 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681, Nabi Muhammad SAW telah menasihati sifat-sifat yang menyempurnakan iman seorang Muslim. Yang pertama, cinta kerana Allah Ta'ala. Ini termasuk menginginkan yang terbaik untuk orang lain dalam urusan dunia dan agama. Ini mesti ditunjukkan secara praktikal melalui tindakan seseorang yang bermakna, menyokong orang lain dari segi keuangan, emosi dan fizikal mengikut kemampuan seseorang. Menghitung nikmat seseorang kepada orang lain bukan sahaja membatalkan pahala tetapi juga membuktikan kekurangan cinta mereka kerana Allah Ta'ala, kerana orang ini hanya suka mendapat pujian dan bentuk pampasan lain daripada manusia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Ihai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Apa-apa jenis perasaan negatif terhadap orang lain atas sebab duniawi, seperti hasad dengki, bercanggah dengan mencintai orang lain kerana Allah yang Maha Tinggi dan mesti dielakkan. Sifat mulia ini termasuk mengasihi orang lain apa yang dicintai untuk dirinya sendiri melalui tindakan bukan hanya perkataan. Ini adalah aspek untuk menjadi seorang mukmin sejati menurut sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2515. Akhir sekali, mencintai kerana Allah Ta'ala, termasuk mencintai hal-hal yang dicintai Allah Ta'ala, seperti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Cinta ini mesti ditunjukkan secara praktikal dengan mempelajari dan mengamalkan dua sumber hidayah ini dan melekatkan diri kepada perkara-perkara lain yang dicintai oleh Allah Ta'ala, seperti amal soleh dan masjid. Ciri seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan ialah membenci kerana Allah Ta'ala. Ini bermakna seseorang harus membenci perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala seperti kemaksiatannya. Adalah penting untuk diperhatikan, ini tidak bermakna seseorang itu harus membenci orang lain, kerana orang boleh bertaubat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, seorang Muslim seharusnya tidak menyukai dosa itu sendiri yang terbukti dengan mereka menjauhinya dan memperingatkan orang lain terhadapnya juga. Umat Islam harus terus menasihati orang lain daripada memutuskan hubungan dengan mereka, kerana perbuatan baik ini boleh menyebabkan mereka bertaubat dengan ikhlas. Ini termasuk tidak membenci perkara berdasarkan perasaan sendiri, seperti tindakan yang halal.
Akhir sekali, bukti orang yang tidak suka kerana Allah Ta'ala ialah apabila mereka menunjukkan kebencian mereka melalui perkataan dan perbuatan mereka tidak akan pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Maksudnya, kebencian mereka kepada sesuatu tidak akan menyebabkan mereka melakukan dosa, kerana ini akan membuktikan bahawa kebencian mereka kepada sesuatu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Ciri seterusnya yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan adalah memberi kerana Allah Ta'ala. Ini merujuk kepada setiap berkat yang boleh diberikan kepada orang lain, seperti sokongan fizikal dan emosi, bukan hanya kekayaan. Apabila seseorang memberi, mereka akan melakukannya mengikut ajaran Islam, artinya dalam perkara yang diredai Allah Ta'ala, seperti memberi nasihat yang ikhlas. Sebenarnya, ini adalah aspek ikhlas kepada orang lain yang telah diperintahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 4204. Ia termasuk memberi dan berkongsi nikmat ini kepada orang lain tanpa mengira nikmat seseorang, kerana ini membuktikan mereka memberi untuk menerima sesuatu daripada orang lain. Surah 76 Al-Insan, ayat 9. Zambil berkata, kami memberi makan kepada kamu heni ala kerana kiritan Allah. Kami tidak menghendaki pahala dan ucapan terima kasih daripada kamu. Ciri terakhir yang disebutkan dalam hadis utama yang dibincangkan adalah menahan kerana Allah Ta'ala. Ini termasuk menahan nikmat yang dimiliki seseorang, seperti harta, daripada orang lain dalam perkara yang tidak diredai Allah Ta'ala. Muslim ini tidak akan melihat siapa yang meminta sesuatu daripada mereka, sebaliknya mereka hanya menilai sebab di sebalik permintaan itu. Jika alasannya bercanggah dengan ajaran Islam, mereka akan menahan keberkatan dan tidak mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Bab 5 Al-Maidah, ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, tetapi jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini termasuk menahan perkataan dan perbuatan seseorang dalam perkara yang tidak diredai Allah Ta'ala, seperti mengumpat atau menyatakan kemarahan seseorang. Muslim ini tidak akan bercakap dan bertindak mengikut keinginan mereka dan hanya mendahului dalam keadaan yang diredai Allah. Jika tidak, mereka akan menahan diri daripada mendahului. Kesimpulannya, mengamalkan ciri-ciri ini membawa kepada kesempurnaan iman, kerana ia berdasarkan emosi seseorang dan oleh itu amat sukar dikawal. Kawalan ini paling baik dicapai apabila seseorang memperoleh kepastian iman. Ini dicapai apabila seseorang itu belajar dan bertindak berdasarkan ilmu Islam. Keyakinan iman membantu mengarahkan niat, tumpuan dan tindakan seseorang kepada Allah Ta'ala pada setiap masa. Ini akan membantu seseorang dalam mengawal 4 aspek yang disebutkan dalam hadis utama. Di samping itu, sesiapa yang dianugerahkan untuk mengawal mereka akan lebih mudah menunaikan kewajipan Islam yang lain. Tugas-tugas ini terdiri daripada menunaikan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Ini akan memastikan seseorang menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini adalah kunci kepada keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Niat ikhlas. 12 Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Umat Islam sering dinasihatkan dengan tepat tentang kepentingan mendapatkan dan bertindak berdasarkan pengetahuan Islam. Dan betapa ilmu yang tidak diamalkan tidak ada faedahnya sama ada di dunia atau di akhirat. Satu lagi perkara penting perlu difahami mengenai topik ini. Jika seseorang ingin dibimbing dengan betul, supaya mereka memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia, mereka mesti mengamalkan sikap yang ikhlas. Maksudnya, satu-satunya yang benar-benar mendapat petunjuk dengan ajaran Islam ialah orang yang datang kepada ilmu ini dengan niat untuk menerima dan mengamalkannya sepenuhnya mengikut usaha terbaik mereka, tanpa ceria memilih ajaran apa yang harus diterima dan dilakukan dan ajaran apa yang harus diambil. Abaikan mengikut keinginan mereka. Seseorang mesti tunduk, menerima dan bertindak mengikut semua ajaran, tanpa mengira betapa ia bercanggah dengan keinginan mereka, mengikut kemampuan mereka.
Yang benar adalah bahawa akan sentiasa ada ajaran dari Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang akan membebankan seseorang, kerana ia bercanggah dengan keinginan dan sikap mereka. Ini kerana setiap orang mempunyai syaitan dalaman yang tidak suka dicanggah. Hanya apabila seseorang dengan ikhlas cuba tunduk kepada ajaran ini, ajaran yang bertentangan dengan keinginan mereka, barulah mereka memperoleh bimbingan yang betul. Cherry memilih apa yang harus diikuti atau diabaikan adalah yang menyebabkan kesesatan umat-umat terdahulu, dan ia akan menghalang seorang Muslim daripada memperoleh keamanan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Sama seperti orang mengambil ubat yang pahit, walaupun tidak menyukainya, mengetahui ia baik untuk mereka, seseorang itu harus menerima dan mengamalkan semua ajaran Islam walaupun keinginan mereka bercanggah, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Allah SWT tidak mengharapkan atau menuntut kesempurnaan, tetapi keamanan dan kejayaan tidak akan diperolehi sehingga seseorang itu mendekati ajaran Islam dengan ikhlas dan berniat untuk menerima dan mengamalkan semua itu mengikut kemampuan mereka, tanpa mengira betapa sukarnya itu untuk dilakukan. Surah 17 Al-Isra, ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Niat ikhlas 13. Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Walaupun melakukan latihan kerohanian berdasarkan tradisi Nabi Muhammad SAW adalah terpuji, adalah penting bagi seorang Muslim untuk mengelakkan diri mereka daripada melakukan latihan kerohanian yang tidak dinasihatkan dalam tradisi Nabi Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya, dan menjauhi yang dilakukan untuk mendapatkan perkara duniawi. Ini bukanlah kelakuan Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya, semoga Allah meridai mereka. Berperilaku seperti ini mendorong seseorang untuk memperlakukan perbendaharaan Allah yang mulia, seperti sebuah kedai di mana seseorang memberi barang-barang dunia dari Allah yang maha tinggi, sebagai pertukaran untuk beberapa latihan rohani. Ini adalah sikap yang sangat tidak hormat dan tidak ikhlas untuk diterima pakai, kerana Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW bukanlah kad kredit yang boleh digunakan untuk membeli barang duniawi, seperti kanak-kanak atau visa. Sebaliknya, seseorang mesti mengetahui kedudukan mereka dan berkelakuan sebagai hamba Allah yang ikhlas, dan tidak bertindak sebagai pelanggan di mahkamah ilahinya. Mereka harus tulus taat kepadanya dengan menggunakan berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya. Seseorang dibenarkan untuk meminta perkara duniawi yang halal daripada Allah yang maha tinggi dengan cara yang disahkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi mesti mengelakkan cara lain kerana ia membawa kepada penyalahgunaan. Dua sumber bimbingan dan mengamalkan sikap jenis pelanggan terhadap Allah yang maha tinggi. Matlamat Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, adalah untuk membimbing manusia tentang cara hidup dan menggunakan nikmat dunia mereka dengan betul supaya mereka memperoleh ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Apabila seseorang mengabaikan tujuan ini dan sebaliknya menggunakannya sebagai kad kredit untuk membeli barang-barang duniawi daripada Allah yang maha tinggi, ia hanya akan membawa mereka lebih jauh dari kedamaian dan bimbingan yang benar dan ke tangan penipu yang mendakwa mereka boleh membantu orang lain mendapatkan perkara duniawi melalui latihan rohani. Mengabaikan fungsi utama ini adalah tanpa tujuan, seperti seseorang yang membeli kereta dengan banyak ciri, seperti penghawa dingin, namun kereta itu tidak boleh dipandu kerana ia kehilangan enjin. Niat ikhlas 14. Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Kebanyakan orang Islam memahami kepentingan mempunyai niat yang baik, kerana ia adalah asas Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai perbuatan manusia berdasarkan niatnya. Ini telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1. Tetapi satu aspek penting yang sering diabaikan oleh umat Islam. Hakikat bahawa mempunyai niat yang baik, terutamanya terhadap orang lain, tidak cukup baik, kerana niat yang baik juga mesti disokong dengan tindakan yang baik. Jika tidak, niat baik seseorang menjadi sia-sia. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh mencuri daripada orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Walaupun niat mereka untuk membantu orang yang memerlukan kerana Allah Ta'ala, tindakan mereka tidak akan diterima, kerana perbuatan itu adalah haram dalam Islam.
Malangnya, apabila berhadapan dengan orang lain, umat Islam sering terlepas pandang akan hakikat ini. Mereka sering menasihati orang lain ke arah tindakan undang-undang tertentu tanpa memikirkan akibat daripada mereka atau memahami realiti bahawa tindakan itu bukan untuk kepentingan terbaik orang yang mereka nasihati. Daripada mengambil kira perkara penting ini sebelum menasihati tindakan tertentu, mereka ini sering bergantung pada niat baik mereka terhadap orang lain dan terus maju tanpa pertimbangan. Sebagai contoh, ibu bapa mungkin menggalakkan anak mereka berkahwin dengan saudara mereka atau rakan keluarga, semata-mata kerana hubungan antara kedua-dua keluarga, dan bukannya mengambil kira aspek penting lain, seperti sama ada orang itu akan memilih pasangan yang sesuai untuk anak mereka. Ibu bapa hanya bergantung pada niat baik mereka terhadap anak mereka, yang pada hakikatnya menghalang mereka daripada bertindak dengan ikhlas terhadap anak mereka, mengikut ajaran Islam. Tiada siapa yang meragui ibu bapa mahukan anak mereka berjaya dan bahagia dalam perkahwinan, tetapi niat murni ini tidak mencukupi mengikut ajaran Islam. Ibu bapa mesti mengambil kira faktor lain, seperti kesesuaian untuk anak mereka, sebelum meneruskan niat mereka. Contoh lain ialah apabila seseorang itu cuba belajar dan beramal dengan ilmu Islam dan dikritik hebat oleh kaum kerabatnya. Setiap saudara mempunyai niat yang baik terhadap mereka, tetapi ini menipu dan menghalang mereka daripada memerhatikan bahawa apa yang dilakukan oleh orang itu adalah baik dan bermanfaat. Dengan semata-mata bergantung pada niat baik mereka terhadap saudara mereka dan gagal menilai keadaan dengan betul, mereka akhirnya menghalang mereka daripada kebaikan. Niat yang baik tidak cukup baik. Seseorang mesti menyokong niat baik mereka dengan tindakan yang baik dan bernas. Ini adalah salah satu sebab mengapa orang mengatakan bahawa jalan ke neraka diturap dengan niat yang baik, kerana orang membuat kesilapan dalam penilaian terhadap diri mereka sendiri dan orang lain dan semata-mata bergantung pada niat yang baik untuk hasil yang berjaya. Punca kelakuan ini ialah kejahilan. Sikap ini hendaklah dihindari dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka mengamalkan dan melaksanakan niat yang baik yang ditunjangi dengan tindakan yang baik, ikhlas dan berazam. Niat ikhlas 15. Saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Hakikatnya adalah bahawa setiap penyembah dewa palsu hanya menyembah keinginan mereka sendiri. Dewa-dewa mereka hanyalah manifestasi fizikal dari keinginan mereka yang mereka sembah. Ini jelas kerana seseorang yang menyembah dewa dalam bentuk berhala tahu bahawa berhala yang tidak bernyawa itu tidak boleh memerintahkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan cara tertentu, sehingga penyembah itu sendiri memutuskan bagaimana mereka membayangkan berhala yang tidak bernyawa itu ingin mereka hidup. Dan kod tingkah laku ini tidak berdasarkan apa-apa kecuali keinginan mereka sendiri. Oleh itu, penyembahan hawa nafsu mereka adalah akar dari penyembahan mereka. Orang yang berpengaruh dan kaya lebih tenggelam dalam mentaliti ini kerana mereka sedar bahawa menerima makna kebenaran, Islam, akan memaksa mereka untuk hidup mengikut tata susila tertentu yang akan menghalang mereka daripada bertindak mengikut hawa nafsu mereka yang sesat. Mereka menasihati orang lain untuk mengikut mereka kerana mereka tidak mahu kehilangan pengaruh dan kuasa mereka. Inilah sebabnya mengapa sejarah seperti yang ditunjukkan mereka adalah orang pertama yang menolak dan menentang Nabi-Nabi. Sikap ini tidak ada kena-mengena dengan Islam sebagai agama yang betul atau salah berdasarkan bukti yang jelas. Ia hanyalah untuk memenuhi kehendak seseorang. Kebenaran 1. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971, Nabi Muhammad SAW telah membincangkan kepentingan kebenaran dan menghindari kebohongan. Bahagian pertama menasihati bahawa kejujuran membawa kepada kebenaran yang seterusnya membawa kepada syurga. Apabila seseorang tetap dalam kebenaran, mereka dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang benar. Adalah penting untuk diperhatikan kebenaran itu sebagai 3 peringkat. Yang pertama adalah apabila seseorang itu benar dalam niat dan keikhlasannya. Maksudnya, mereka bertindak hanya kerana Allah Ta'ala dan tidak memberi manfaat kepada orang lain untuk tujuan yang tersembunyi, seperti kemasyhuran. Ini sebenarnya adalah asas Islam kerana setiap tindakan dinilai berdasarkan niat seseorang. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1.
Bukti keikhlasan seseorang adalah apabila mereka tidak berhajat dan tidak mengharapkan kesyukuran orang lain. Tahap seterusnya ialah apabila seseorang itu benar melalui kata-kata mereka. Ini sebenarnya bermakna mereka mengelakkan semua jenis dosa lisan, bukan hanya pembohongan. Sebagai orang yang melakukan dosa lisan yang lain tidak boleh menjadi orang yang benar. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan bertindak berdasarkan hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2317, yang menasihati bahawa seseorang hanya boleh menjadikan keislamannya cemerlang apabila mereka mengelak daripada terlibat dalam perkara yang tidak berkaitan dengannya. Kebanyakan dosa lisan berlaku kerana seorang Muslim membincangkan sesuatu yang tidak penting. Ini juga termasuk menjauhi perkataan yang sia-sia, kerana ia sering membawa kepada ucapan yang maksiat dan merupakan pembaziran masa yang berharga, yang akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Seseorang boleh mengamalkan tahap kebenaran ini dengan hanya mengatakan sesuatu yang baik atau berdiam diri. Peringkat terakhir ialah kejujuran dalam tindakan. Ini dicapai melalui ketaatan yang tulus kepada Allah SWT, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan bersabar dengan takdir menurut tradisi Nabi Muhammad SAW, tanpa menyia-nyiakan atau menyalah tafsirkan ajaran Islam yang sesuai dengan kehendak seseorang. Mereka mesti mematuhi hierarki dan susunan keutamaan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam semua tindakan. Orang yang berperilaku seperti ini akan menggunakan setiap nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Akibat yang bertentangan dengan tingkat kebenaran ini iaitu berdusta. Menurut hadis utama yang sedang dibincangkan, ialah ia membawa kepada kemaksiatan yang seterusnya membawa kepada api neraka. Apabila seseorang berterusan dengan sikap ini, mereka akan dicatat sebagai pendusta besar oleh Allah Ta'ala. Menurut 3 peringkat yang telah dibincangkan sebelum ini, berdusta dalam niat seseorang melibatkan tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala dan beramal untuk manusia. Berdusta dalam ucapan melibatkan semua jenis ucapan berdosa. Berdusta dalam perbuatan termasuk berterusan melakukan dosa yang melibatkan pelanggaran hak Allah yang Maha Mulia dan manusia. Orang yang merangkumi semua peringkat pembohongan ini adalah pendusta yang besar dan tidak memerlukan seorang ulama untuk menentukan apa yang akan berlaku kepada orang pada hari kiamat yang dicatatkan sebagai pendusta besar oleh Allah Ta'ala. Kebenaran 2. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2749, Nabi Muhammad SAW memberi amaran bahawa berdusta adalah satu aspek kemunafikan. Pembohongan tidak boleh diterima sama ada pembohongan kecil, yang sering dipanggil pembohongan putih, atau apabila seseorang berbohong sebagai jenaka. Semua jenis pembohongan ini adalah dilarang. Sebenarnya, orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa, maka tujuannya bukan untuk menipu seseorang, telah dilaknat sebanyak 3 kali dalam satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2315. Satu lagi pembohongan yang popular orang sering bercakap percaya bahawa ia tidak berdosa adalah apabila mereka berbohong kepada kanak-kanak. Ini tidak diragukan lagi merupakan dosa menurut hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4991. Adalah suatu kebodohan untuk berbohong kepada kanak-kanak kerana mereka hanya akan mengamalkan tabiat berdosa ini daripada orang tua yang berbohong kepada mereka. Berkelakuan sedemikian menunjukkan kanak-kanak berbohong boleh diterima sedangkan ia tidak diterima mengikut ajaran Islam. Hanya dalam kes yang jarang berlaku dan ekstrim, pembohongan boleh diterima sebagai contoh, pembohongan untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Adalah penting untuk mengelakkan pembohongan kerana menurut satu hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1971, ia membawa kepada dosa-dosa lain, seperti mengumpat dan mengejek orang. Perilaku ini membawa seseorang ke pintu neraka. Apabila seseorang terus berdusta, mereka dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Tidak memerlukan seorang ulama untuk meramalkan apa yang akan berlaku kepada seseorang pada hari kiamat yang telah dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pendusta yang besar. Semua umat Islam menginginkan pergaulan para malaikat. Namun, apabila seseorang berbohong, mereka dilucutkan daripada syarikat mereka. Malah, bau busuk yang dihilangkan dari mulut pendusta menyebabkan malaikat menjauhi mereka satu batu.
Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1972. Sesiapa yang berterusan berdusta akan mendapati bahawa ia menjangkiti niatnya bermakna, mereka mula beramal untuk selain untuk keredaan Allah Ta'ala. Ini membawa kepada kehilangan ganjaran dalam kedua-dua dunia. Selain itu, ia juga akan merosakkan perbuatan mereka, kerana dosa fizikal menjadi lebih mudah dilakukan apabila lidah ketagih untuk berbohong. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.